hai semua, kita continue lagi dengan subtopik kita yang ketiga, iaitu bagaimanakah anda menentukan sama ada dua garis lurus tu adalah selari. Okay, so kita tengok semalam tadi cikgu dah ajar kamu yang 3 jenis sudut-sudut tu kan. Okay, so kita kena kenal pasti dulu jenis-jenis 3 tu. Cikgu harap kamu masih ingat lagi. Kita ada sudut sepadan, kita ada sudut selang-seli dan kita ada hasil tambah sudut pendalaman ialah 180. Okay, so hari ni kita punya standard penjarahan kita nak menentukan sama ada dua garis lurus adalah selari berdasarkan sifat-sifat sudut ni. Sifat-sifat sudut ni yang kita belajar semalam tu lah. Yang dengan ada garis rentas tu kan. So inilah yang ada garis rentas tu. Nampak tak? Satu garis rentas tu. So yang ni cikgu harap yang ni kamu kena ingat lah cikgu sebab ni penting untuk satu topik ni. Okay, so cuba tengok kat sini. Contoh 12, dalam setiap rajah yang berikut, tentukan sama ada garis lurus PQ dan RS adalah selari ataupun tidak. Okay, so PQ dengan RS ni kita nak check sama ada dia pun ni selari ataupun tak. Ataupun dia pun ni parallel ataupun tak. Okay, so macam mana kita nak tengok? So kamu nampak tak 48 dengan 48. Dia pun ni berada macam huruf F. So kalau kamu tak nampak, cikgu kena highlight lah. Okay, macam ni. Nampak tak? Dia macam huruf F kan. So dekat bawah ni, dia kapit dekat dengan bawah ni. So bila dia kapit dia ni, so dia ikut ciri-ciri sudut sepadan tu kan. Sepadan. Ataupun corresponding angle kan. Sepadan. So bila dia punya corresponding, so kita tahulah yang A ni adalah selari. So kita boleh buat conclusion, A, PQ dan RS ni adalah garis selari. So bila garis selari, kita boleh buat simbol yang anak panah tu. So yes lah. Mereka ni selari. Okay, sebab kita nak tentukan je lah sama ada garis PQ dan RS ni selari ataupun tidak. Okay. So yang tu untuk A. Kita pergi yang B pula. Okay, sekarang kita nak tentukan sama ada PQ dengan RS ni adalah selari ataupun tak. Okay, so macam mana kita nak buat? Okay, yang ni kita kena guna teknik sudut dalaman. Sebab sudut ni berada di dalam dia. Ni kita nampak macam huruf C kan. Bila nampak macam huruf C, ini adalah sudut dalaman ataupun sudut interior angle. Okay, so macam mana kamu nak check? Okay, kalau yang ni kamu kena kira sikit lah. Okay, sebab kalau kamu imbas kembali balik, kalau sudut dalaman, yang A atas dengan bawah ni kamu tambah, kamu akan dapat, contohlah sudut A tambah dengan sudut B akan dapat 180. So sekarang ni kamu check, adakah 42 tambah 128 ni dapat 180? Okay, so kita check. 42 tambah 128. Okay. Check tekan kalkulator, kamu dapat 170. So ini 170 tidak sama dengan 180. Okay, so maka sudut garis PQ dengan garis RS ni adalah tidak selari. Okay, tidak selari lah. Sebab mereka ni 42 tambah 128 tak cukup 180. So inilah tidak selari. Yang PQ dengan RS ni selari lah sebab mereka ikut ciri-ciri sudut sepadan. Okay. Lepas tu, jom kita tengok latih diri 83C. Okay, yang ni cikgu buat extra kat kamu lah. Bagi setiap rajah yang berikut, tentukan sama ada garis PQ dan garis RS adalah selari ataupun tak. Okay, so macam mana kita nak buat? So first kali kamu kena ingat lah shape dia. Yang pertama cikgu ada huruf F kan. So yang ni sudut ni bawah ni akan sama. Lepas tu cikgu ada sudut yang selang-seli, sudut huruf Z. Okay, ni Z. Lepas tu cikgu ada huruf C. Ni sudut dalaman dia pun ni akan dapat 180. So cikgu harap sangat kamu boleh faham yang ni. Okay, kalau kamu faham, confirm kamu boleh jawab. Okay, so jom kita tengok yang soalan 1A. Okay, cuba tengok kat sini dengan sini. So kita tahulah dia macam follow huruf Z. Kalau lah kamu nak buat macam ni kan, huruf F kan. Huruf F boleh juga, tapi kamu kena ni lah sebab yang ni kan, ingat tak lagi kita belajar kelas sebelum ni yang sudut bersilang tu, so yang ni akan sama dengan yang ni kan, so kita akan dapat 132 kat sini. Okay, ni tak salah kamu nak buat, tapi makan masa lah. Tengok ni yang ni, lepas tu kena check pula keadaan dia. Okay, so jom apa kata kita buat kalau kita buat huruf Z terus. So bila kamu buat huruf Z kan, kamu nampak terus, so dia pun ni adalah alternate. Okay, so kat sini selari dengan yang ni. So betul lah kalau alternate, yang ni kena sama dengan yang ni kan. So 132 sama dengan 132. So betul lah. Ini adalah garis selari. Okay. Lepas tu yang B pula.
Okay, B, kamu nampak macam huruf apa kat sini? So, nampak macam huruf F kan? Ni, tarik ke bawah. Nampak macam huruf F. Bawah ni kapit dengan dia. So, yang ni 85, sini 85. So, ini pun adalah selari. Yes, selari. Okay, lepas tu yang C pula. C ni kamu kena tengok betul-betul. Okay, so yang ni kalau cikgu nampak macam huruf F juga. Ataupun sudut sepadan kan? So, yang ni 120, sini 124. Dia tak sama. 120 tak sama dengan 124. So, bila tak sama, bila tak sama, ini adalah garis yang tidak selari. Okay, tidak selari. Okay, so ini je. Okay, so basically kita ada 3 jenis. So, kamu kena tahulah. Sudut sepadan, sudut selang-seli dan sudut hasil tambah pendalaman ataupun integral angle. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham. Kalau kamu tak boleh faham, boleh tanya dalam kelas, okay?